Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kita akan bincangkan bab 1, langkah keselamatan di dalam makmal. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok peralatan perlindungan diri pada murid dan juga fungsinya. Jadi kalau kamu ada buku teks, sama ada buku teks yang buku betul, yang fizikal punya ataupun yang digital, kamu boleh rujuklah buku teks pada muka surat 4. Okey, jadi yang pertama, peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada risiko kecederaan dan juga bahaya. Kerana kita tahu dalam makmal ni ada banyak bahan, banyak benda yang boleh mendatangkan bahaya jika berlaku kemalangan, ataupun kemalangan ni boleh berlaku banyak sebab. Antaranya kalau pelajar-pelajar kecil, pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 ni biasanya suka bergurau dalam makmal dan sebagainya. Jadi kita perlukanlah peralatan perlindungan itu untuk memastikan kita berada dalam keadaan selamat semasa dalam makmal. Jadi secara umumnya, kita tengok secara umumnya apa yang ada dalam makmal yang dipakai oleh pelajar ataupun guru dalam makmal. Okey, yang pertama ada goggle, yang kedua kita ada topeng muka, yang ketiga kita ada baju makmal, yang keempat kita ada sarung tangan, dan yang kelima kita ada kasut yang bertutup, kasut keselamatan lah. Jadi tak boleh pakai slipper lah. Slipper ni sangat bahaya, kerana licin, boleh jatuh dan sebagainya. Dan juga dia tidak menutup sepenuhnya kaki kita. Jadi sekarang kita tengok dengan lebih detail. Di mana goggle, fungsi dia melindungi mata daripada terkena percikan bahan kimia berbahaya ataupun logam reaktif. Logam reaktif maksudnya logam yang mudah bertindak balas, sama ada dengan udara ataupun dengan air dan sebagainya lah. Dan juga serpihan kaca, sebab kita banyak menggunakan radas daripada kaca yang mungkin pecah dan sebagainya lah. Okay, yang kedua, untuk topeng muka, fungsi dia mengelakkan hidung dan mulut daripada bahan kimia yang mudah meruap. Mudah meruap maksudnya dia mudah berubah daripada keadaan cecair kepada keadaan gas, dan mungkin boleh menyebabkan keresaan pada deria kita, dan juga sengit. Sengit ni bau dia busuk, serta debu yang boleh menjejaskan sistem pernafasan kita. Jadi sistem pernafasan kita sangat penting, kerana kalau terganggu boleh menyebabkan kita pengsan atau matilah. Okey, seterusnya baju makmal. Baju makmal biasanya berwarna putih. Tugas dia melindungi pakaian murid daripada sebarang bahan kimia yang mengakis. Mengakis ni maksudnya boleh menyebabkan kecederaan lah. Boleh seolah-olah dia makan pada kulit ataupun daging kita. Kemudian baju makmal mudah dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Di sini biasa kita gunakan butang lah, bukannya zip lambat sikit, yang butang mudah. Okay, kemudian kita ada sarung tangan, diperbuat daripada getah biasanya, dan tugas dia melindungi tangan ketika mengendalikan bahan kimia yang berbahaya dan juga mengakis. Sebab banyak getah ni dia tahan kepada bahan kimia lah. Okey, seterusnya kasut yang bertutup dan kasut keselamatan, fungsi dia melindungi diri, melindungi kaki daripada terkena tumpahan bahan kimia atau serpihan kaca. Selipar atau kasut yang tidak bertutup adalah dilarang ketika berada di dalam makmal. Contohnya kalau perempuan suka pakai kasut tebik tinggi, bahayalah, sebab boleh tergelincir dan sebagainya dalam makmal dan menyebabkan kemalangan. Okey, seterusnya kita tengok pula peralatan perlindungan diri dalam makmal yang ada dalam makmal moden sekarang lah. Mungkin kalau makmal lama tahun 70-an dulu mungkin banyak yang tak ada lah. Tapi yang ada, yang baru, inilah peralatan yang ada. Yang pertama kita ada kabinet aliran lamina. Kemudian kita ada penyiram kecemasan. Kita ada kebuk wasap. Kemudian kita ada pembilas mata. Dan kita ada peti pertolongan cemas. Kita tengok dengan lebih detail, lebih lanjut, lebih teliti.
Untuk kabinet aliran laminar ini, kabinet ini menyediakan ruang steril untuk mengelakkan kontaminasi. Kontaminasi ini atau pencemaran semasa menjalankan aktiviti atau eksperimen berkaitan dengan microbiologi. Microbiologi yang melibatkan benda-benda yang sangat halus, sangat kecil, sangat seni. Sebab tu nama dia micro. Micro ni maksudnya kecil, halus. Contohnya yang melibatkan bakteria, fungi, kulat, protozoa dan sebagainya. Kemudian kita ada penyiram kecemasan. Tugas dia digunakan untuk membilas dan membersihkan pakaian atau bahagian badan yang terkena bahan kimia dengan segera. Contohnya bahan kimia yang boleh menghakis. Jadi kita bilas dengan cepat, kita supaya air yang mengalir akan menghilangkan bahan tersebut. Okey, kemudian biasanya bersamaan dengan penyiram kecemasan ni ada satu lagi tempat dinamakan sebagai pembilas mata. Pembilas mata digunakan untuk membilas dan mencuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Jadi untuk menghilangkan bahan kimia ini dengan segera, kita mestilah letakkan mata pada air yang mengalir lah. Jadi sebab itu kita perlu kepada pembilas air ini. Kita bukan letakkan dalam kita letakkan ataupun selamkan mata kita dalam baldi dan sebagainya, tak boleh, sebab air tersebut tidak bergerak. Jadi bila air bergerak, dia akan membawa pergi bahan kimia tersebut. Okey, seterusnya kebuk wasap. Kebuk wasap digunakan untuk menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan atau gas yang mudah meruap. Jadi pada kebuk wasap ini ada kipas yang besar lah untuk membawa keluar ruapan tersebut. Jadi juga gas yang mudah terbakar, menghakis, berbau dan juga beracun. Jadi kalau kamu pernah pergi pada sekolah, di sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah menengah, ada kebuk wasap ni dan dia punya saluran pipe dia berada sangat tinggi. Kalau dia ada 3 tingkat, dia berada pada atap bahagian atas tingkat yang ketiga tu, untuk membawa keluar gas-gas atau bahan-bahan yang berbau kuat beracun ini supaya dilepaskan kepada aras yang tinggi lah, supaya tidak berada pada aras kedudukan manusia. Okey, seterusnya kita ada peti pertolongan cemas, first aid kit, mengandungi peralatan dan bahan seperti plaster, ini untuk luka, kain kasa juga untuk luka, kain anduh kalau patah, kapas untuk bersihkan luka, tutup luka dan sebagainya, gunting untuk memotong apa bahan yang kita perlukan untuk first aid ini, dan lain-lain lah untuk merawat kecederaan ringan. Okey, seterusnya kita tengok pula pembuangan bahan sisa. Jadi bahan sisa boleh dibahagikan pada 2 jenis. Itu bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Jadi yang pertama, bahan sisa yang boleh dibuang dalam sinki, kita ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri bahan sisa boleh dibuang dalam sinki adalah pertama, berbentuk cecair. Kemudian ianya berkepekatan rendah, tidak berbahaya. Contoh diberikan bahan yang bersifat neutral, pH 7 contohnya, air contohnya, air suling, asid lemah dan juga asid alkali lemah. Jadi asid lemah dan alkali lemah ni dia tak kuat, jadi dia jaranglah menghakis pada kulit ataupun pada benda-benda lain. Okey, kemudian bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Kita tengok sini, saya kecilkan sikit supaya kita lebih jelas. Okey, kita ada sisa pepejal, bahan kimia, asid dan alkali kuat, pH-nya kecil daripada 5, ini untuk asid, atau pH lebih besar daripada 9, ini untuk alkali. Sebab ini boleh menghakis, sangat kuat, ejen yang sangat kuat menghakis. Kemudian kita ada bahan sisa organik, kita ada bahan reaktif, logam berat, bahan toksik, bahan meruap, bahan buangan radioaktif dan juga sebatian pelarut organik. Kita tengok yang lebih jelas dengan lebih detail. Jadi untuk sisa pepejal, contoh yang diberikan sisa kertas, serbuk kayu, kaca dan juga hablo. Sebenarnya bahan ini kalau kita buang dalam sinki, dia boleh menyebabkan sumbatan pada sinki tersebut, sebab dianya tidak larut dalam air. Jadi kita kena elakkanlah supaya sinki tidak tersumbat dan boleh mendatangkan banyak lagi masalah yang berterusan selepas itu.
Jadi untuk bahan kimia contohnya asid, grease, minyak, cat minyak, hidrogen dan hidrogen peroksida. Ini adalah bahan-bahan yang boleh yang pertama, contoh kita ambil asid, dia boleh menghakis kalau dia kuat. Grease dia boleh menyebabkan juga sumbatan pada kita punya saluran pipe. Sama juga minyak, cat minyak ni samalah, dia boleh menyebabkan sumbatan kerana ia cepat kering dan dia berkumpul, yang menyebabkan bukaan pada ruangan dalam pipe jadi sempit. Hidrogen peroksida ni dia sedikit menghakis juga dan dia bau dia kuat jugalah. Kemudian kita ada asid dan alkali kuat. Contohnya asid hidroklorik, asid nitrik dan kalium hidroksida. Ini biasa digunakan dalam amal lah, dalam eksperimen. Okey, seterusnya kita ada bahan sisa organik, contohnya mikrob. Mikrob ini organisma yang seni, contohnya virus, bakteria, fungi, protozoa dan sebagainya, ataupun bangkai haiwan lah. Bangkai haiwan kalau kita buang dalam sinki, dia tersumbat, dia akan menyebabkan bau yang sangat busuk lah. Kemudian bahan reaktif kita ada lithium, kalium, natrium, fosforus. Ini contohnya logam yang boleh bertindak balas dengan air, ataupun bertindak balas dengan oksigen. Jadi dia, bila kita bimbang lah, berlaku letupan dan sebagainya. Kemudian logam berat kita ada merkuri. Merkuri beracun, kadmium pun beracun, kromium pun beracun, plumbum pun beracun sebenarnya. Ini logam berat. Okey, untuk bahan toksik kita ada contoh pesticide, ini racun serangga. Formaldehyde ini kita gunakan untuk pengawetan. Arsenik, arsenik ini racun, biasa digunakan sebagai racun tikus. Kemudian amonia, amonia ini juga menghakis kalau dia banyak, ataupun dia pekat. Kemudian kita ada bahan meruap, contohnya gasolin, metanol, aiskring dan juga merkuri. Jadi ini bila dia meruap sebenarnya dia boleh, kalau merkuri mendatangkan keracunan, kalau gasolin, metanol boleh menyebabkan kebakaran. Kemudian bahan buangan radioaktif, uranium, radium, plutonium, thorium, ini memang sangat-sangat bahayalah sebab dia boleh menyebabkan radiasi, menghasilkan radiasi dan menyebabkan banyak masalah, contohnya kanser dan sebagainya. Kemudian kita ada yang terakhir, sebatian pelarut organik, contohnya alkohol, aseton, ether dan juga kloroform. Kloroform ini dia merupakan bahan kawalan, dia tak boleh beli sembarangan, tak boleh guna sembarangan. Kerana kalau dia meruap dan kamu terhidu, kamu boleh pingsan. Jadi itu bahayanya. Alkohol, aseton, ether ni bahan juga merensa dan juga boleh terbakar. Okey, sini tengok mengurus bahan sisa biologi. Biologi maksudnya benda hidup lah, sisa daripada benda hidup. Jadi bahan sisa biologi merupakan bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Jadi pelepusan bahan sisa biologi dalam makmal diuruskan dengan menggunakan prosedur operasi standard, POS, ataupun sekarang kita panggil SOP lah. Yang ketiga, pengasingan sisa di puncanya hendaklah dilakukan dengan betul mengikut kategori berikut. Kita tengok sekarang ni. Untuk kategori A yang melibatkan peralatan tajam, contohnya picagari, jarum, bilah skalpel dan sepihan kaca yang mungkin kita gunakan dalam eksperimen yang melibatkan benda-benda hidup. Langkah pengurusan dia, masukkan ke dalam bekas khas bertutup dan berlabel sharps, tajam. Tidak di autoclave. Autoclave ini adalah satu konsep di mana kita letakkan satu benda di dalam satu alat yang dipanaskan pada haba yang tinggi, pada tekanan yang tinggi lah. Jadi kita tak buatlah ini pada picagari, jarum, bilah skalpel dan sepihan kaca ni, sebab mereka pun mungkin tak tahan pada tekanan yang tinggi, mungkin boleh pecah. Jadi bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Okey, kategori B, peralatan yang tidak tajam, contoh tisu, sarung tangan, medium kultur. Langkah pengurusan, masukkan ke dalam beg plastik bio bahaya yang dibungkus dengan kemas, dinyah kontaminasikan secara autoclave. Yang kontaminasi maksudnya kita musnahkan dulu benda-benda yang bahaya daripadanya, contohnya racun ataupun bahan biologi, bakteria dan sebagainya. Dan beg itu dimasukkan dalam tong bio bahaya sebelum
dilupuskan. Kategori C, bangkai organ, contohnya haiwan uji kaji, haiwan makmal. Langkah pengurusan dia dibalut dengan bahan penyerap, kertas tisu dan dibungkus rapi dalam beg plastik bahaya, dan beg itu sejuk beku sebelum dilupuskan. Dan kategori yang terakhir D, cecair badan, contohnya darah dan juga serum. Langkah pengurusan, dinyah kontaminasi secara autoclave, dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan, sama ada melalui sinki makmal ataupun tandas. Di sini ada sedikit info ekstra. Bahan sisa kategori B hendaklah dimasukkan ke dalam beg autoclave kalis bocor dan di autoclave pada suhu 121 darjah Celsius. Jadi suhu ini mencukupi untuk membunuh semua mikroorganisma, sama ada virus ke, bakteria ke, alga ke, semua akan mati, termasuklah juga dia punya spora-spora dia. Nah, tekanan 15 PSI selama 20 minit, tekanan yang tinggi. Jadi bahan sisa ini simpan sementara di tempat khas yang selamat. Okey, seterusnya langkah mengurus kemalangan dalam makmal. Jadi ada dua kes yang ditunjukkan di sini. Yang pertama melibatkan tumpahan bahan kimia, yang kedua melibatkan tumpahan merkuri. Jadi tumpahan bahan kimia, langkah pertama maklumkan pada guru atau pembantu makmal dengan segera. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, untuk bahan kimia, 3, bentuk sempadan di sekeliling tumpahan menggunakan pasir, kain atau serbuk kayu untuk menyekat tumpahan daripada merebak. Yang keempat, letakkan kertas penyerap, serbuk penyerap, pasir atau serbuk kayu ke atas tumpahan untuk menyerap tumpahan tersebut. Yang kelima, kaut tumpahan bahan kimia menggunakan penyodok plastik, dan kita buanglah di tempat yang sesuai. Manakala untuk merkuri pula, merkuri ini lebih complicated. Yang pertama, kalau berlaku maklumkan pada guru atau pembantu makmal. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Biasanya kita akan gunakan tip hitam kuning itulah untuk membuat pagar, melarang masuk. Biasanya sekarang kamu mudah lihatlah di kedai-kedai, contohnya ada banyak digunakan. Atau di sekolah sendiri pun ada, iaitu kawasan larangan untuk dilalui, contohnya pada musim PKP, musim COVID-19 ini. Jadi kita gunakan tip itulah untuk menutup kawasan tersebut. Yang ketiga, tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan tersebut. Yang keempat, hubungi Jabatan Bomba untuk proses pembersihan dan nyah kontaminasi merkuri. Sebab ini dia perlu kepada tindakan profesional lah, untuk menghapuskan sisa-sisa merkuri tersebut, sebab dia beracun. Okey. Sekarang kita tengok pula jenis pemadam kebakaran. Jadi alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal dan memadamkan kebakaran di peringkat awal. Jadi alat pemadam kebakaran dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran. Jadi jenis-jenis alat pemadam kebakaran, kita tengok yang pertama, kita ada jenis yang mengandungi air, dilabelkan warna merah, tulis water, air. Memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kertas, kayu dan juga kain. Okay, yang kedua, kita ada dari jenis buih, warna label dia krim, label dia krim. Ini label merah, ni krim. Okey, dan tulis foam, foam ini krim lah, busa. Memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal atau cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan juga gas asli. Yang ketiga, kita ada dari jenis karbon dioksida. Kita tahu karbon dioksida ni gas yang tidak membantu pembakaran. Dia boleh menghentikan pembakaran. Labelnya hitam, ini hitam label dia. Tugas dia memadamkan kebakaran yang berpunca daripada arus elektrik, gas dan juga wap. Yang ni kita tak digunakan air. Ini sangat bahaya kalau gunakan air, sebab dia boleh menyebabkan kebakaran lebih hebat. Okey, seterusnya serbuk kering. Warna label dia biru, ini biru powder, serbuk. Memadamkan semua jenis kebakaran, termasuklah yang melibatkan bahan logam dan juga bukan logam. Info ekstra dinyatakan di sini, alat pemadam kebakaran tidak mampu memadamkan kebakaran yang besar. Semua jenis alat pemadam kebakaran hanya boleh digunakan sekali sahaja. Dan alat pemadam kebakaran sewajarnya digantung untuk mengelakkannya daripada rosak.
Jadi bukan setakat rosak lah, dia juga ada expiry date dia, tempoh hayat dia. Bila sampai tempoh hayat dia, maka perlu di servis. Biasanya ada syarikat yang servis dia, dan mesti ada kelulusan daripada bomba lah. Yang pentingnya kita sebagai pelajar jangan main alat pemadam api ni. Okey, sebenarnya jenis kebakaran dan jenis alat pemadam kebakaran. Jadi kebakaran boleh dikelaskan kepada beberapa jenis mengikut bahan api yang terbakar. Berikut adalah jenis pemadam kebakaran yang sesuai digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran yang berbeza. Jadi ini biasanya dilabelkan pada tong alat pemadam tersebut lah. Yang pertama kita ada kelas A, terdiri daripada pepejal yang mudah terbakar seperti kertas, kayu dan kain kecuali logam. Jadi alat pemadam api yang boleh kita gunakan dari jenis air, jadi jenis buih, juga daripada serbuk kering. Karbon dioksida tak boleh. Okey, kelas B, bahan api terbakar melibatkan cair yang mudah terbakar seperti petrol, kerosin, gasolin, diesel, varnish dan juga cat. Air tak boleh guna. Dari jenis buih boleh guna, dari jenis karbon dioksida boleh guna, dari jenis serbuk kering boleh guna. Okey, sebenarnya kelas C, bahan yang terbakar, gas yang mudah terbakar seperti oksigen, LPG dan LNG. Jadi kita boleh gunakan alat pemadam api dari jenis karbon dioksida dan serbuk kering sahaja. Okey, untuk kelas D, bahan yang terbakar, logam yang mudah terbakar seperti lithium, kalium, natrium dan juga magnesium. Alat pemadam api yang boleh kita gunakan adalah daripada jenis serbuk kering. Kemudian kelas E, peralatan elektrik, contohnya soket, kabel, transformer, stereka dan juga komputer. Alat pemadam api yang boleh kita gunakan adalah dari jenis karbon dioksida dan juga serbuk kering. Yang terakhir kelas F, kebakaran di dapur, contohnya minyak masak dan lemak. Alat pemadam api yang boleh kita gunakan dari jenis karbon dioksida dan juga dari jenis serbuk kering. Okey, jadi alat pemadam kebakaran lain. Yang pertama, air memadam kebakaran kecuali kebakaran yang berpunca daripada minyak dan elektrik. Jadi ini banyak digunakan oleh bomba lah, sebab air ni antara bahan yang paling mudah didapati. Contoh di Malaysia ni air paling mudah sekali. Kita ada pipe bomba yang sepatutnya kita tak gunakan, kita tak buka, tapi sekolah mesti maintain lah, pastikan keadaan baik. Okey, air, kemudian pasir ditabur ke atas api untuk menyekat bekalan oksigen, lalu dapat memadamkan api. Itu dari konsep dia lah. Bila kita taburkan pasir atas api, dia menyekat oksigen sampai pada api tadi. Jadi api bila tak ada oksigen dia akan padam. Okey, kemudian keselimut kebakaran memadamkan api yang kecil dan api yang pada badan mangsa. Ini selimut kebakaran. Jadi konsep ini bersama lah, dia menyekat aliran oksigen kepada api tersebut. Kemudian pemadam api ABC boleh memadam semua jenis kebakaran kecuali kebakaran yang berpunca daripada logam dan juga gas. Jadi ABC ni yang biasa banyak ada di sekolah-sekolah lah, ataupun di bangunan kerajaan atau bangunan swasta sekalipun, sebab dia boleh memadamkan hampir semua jenis kebakaran. Tapi tak semua disebut di sini. Yang logam dan gas tak boleh. Okey, sebenarnya kaedah penggunaan alat pemadam api. Okey, yang pertama kita tengok dulu, ini saya konsep secara umumnya bentuk alat pemadam api. Dia ada badan dia buat daripada logam, bentuk silinder. Kita ada muncungnya disambung pada hose. Ini muncung yang akan kita pegang sini untuk halakan pada api. Kemudian di sini kita ada meter tekanan. Biasanya dalam keadaan penuh dia dalam tekanan tinggi. Kita ada pin keselamatan dan juga pemicit dia. Okey, yang pertama, apa yang perlu kita buat untuk bila berlaku kebakaran dan nak menggunakan alat pemadam api ini, tarik dahulu pin keselamatan pada alat pemadam kebakaran. Pastikan alat pemadam kebakaran berada dalam keadaan tegak. Dia tegak ini dia, yang pertama dia melicinkan aliran bahan yang akan keluar daripada muncung. Yang kedua, dia juga mengekalkan tekanan. Yang kedua, halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api. Pastikan anda berada pada jarak selamat, iaitu kira-kira
2 hingga 2.5 meter daripada api tersebut. Kemudian tekan pemicit untuk mengeluarkan ejen pemadam kebakaran daripada silinder tersebut. Dan yang keempat, sembur ke arah sumber api dengan menggerakkan muncul daripada sisi ke sisi gerakan menyapu. Jadi di sini diberikan info ekstra lah. Ingati langkah-langkah penggunaan alat pemadam kebakaran dengan mudah secara sebagai PAS. Ini kaedah mnemonic untuk kita mudah ingat. PAS. P untuk pull ataupun tarik dalam bahasa Melayu. A untuk aim, acu atau halakan. S untuk squeeze, kita tekan pada tempat pemicit. S sweep, gerakan menyapu. Jadi itu yang perlu kita tahu. Kaedah penggunaan alat pemadam api itu sebenarnya penting lah, alat pemadam api ini untuk kita gunakan. Kita tahu cara menggunakan dia. Nak cari satu. Okey, sebelum kita menutup video ini, kita tengok dulu satu video untuk kaedah menggunakan alat pemadam api. The time to learn how to use your fire extinguisher is not when you discover a fire, but if the time does come, remember to pass. P. Pull the pin. Hold the extinguisher away from you and release the locking mechanism. A. Aim low, pointing the sekarang kita tujukan muncul alat pemadam api extinguisher tersebut. at the base of the fire. S. Squeeze the lever slowly and evenly. Tekan penekan ini dengan perlahan dan juga dengan seragam lah. S. Sweep the nozzle from side to side. Okay, you will see different categories of extinguisher, but combination fire extinguishers that can put out anything from an oil to an electrical fire, labeled ABC, are best for home protection because ini alat pemadam api yang dilabelkan sebagai ABC, yang terbaik juga untuk kita letakkan di rumah kita atau di bangunan kita lah. It's hard to predict what will be burning. You need one of these multi-purpose fire extinguishers on each level of your home. For added protection, keep an ABC extinguisher in your garage and a small one in your car. And a small extinguisher specifically for kitchens should be mounted on the wall. Consumer Reports tests show that heavier extinguishers deliver retardant more quickly and for a longer time. So buy the largest ones you can comfortably handle. Okey, jadi kita berhenti di sini dulu. Kita selesai bab 1, nanti kita akan belajar pula bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi